Tuan-tuan, petang tadi jam 3 petang, Kerajaan Perpaduan, parti-parti yang bergabung di bawah Kerajaan Perpaduan telah pun menandatangani memorandum ataupun perjanjian persefahaman untuk memberikan sokongan padu kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia. Dan dengan perjanjian yang dibuat oleh ketua-ketua parti ini, tuan-tuan, ianya menandakan berakhirnya scheme of thing Muhyiddin Yassin. Tidak ada lagi ahli-ahli parlimen yang boleh dibeli oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin seperti mana yang beliau lakukan ketika dahulu untuk beliau diangkat menjadi Perdana Menteri. Hari ini sudah ada perjanjian di mana ahli-ahli parlimen tidak boleh memberikan sokongan kepada pihak lain selepas ketua-ketua parti menandatangani memorandum perjanjian ini. Dan sekiranya mereka berbuat sebaliknya, parti boleh mengutus surat kepada Speaker Dewan Negara memaklumkan tentang kekosongan kerusi ahli-ahli parlimen ini. Ini satu perkara yang bagi saya sangat positif. Kita dah lama sangat berhadapan dengan masalah kecurian ataupun masalah rompakan ahli parlimen ini oleh perompak-perompak profesional, khususnya Muhyiddin Yassin. Dan dengan apa yang ditandatangani hari ini, jelas kita dapat pastikan selepas ini ahli parlimen daripada Barisan Nasional tidak boleh lagi dicuri oleh Perikatan Nasional ataupun oleh Bersatu, tuan-tuan. Ini satu benda yang sangat baik. Begitu juga ahli-ahli parlimen daripada GPS, ahli-ahli parlimen daripada Pakatan Harapan, ahli parlimen daripada GRS, ahli parlimen daripada KDM, ahli parlimen daripada Warisan, dan 2 ahli parlimen bebas. Mereka sama-sama telah menandatangani perjanjian persefahaman ini. Maknanya sudah tidak ada lagi apa yang dipanggil sebagai lelongan ahli parlimen ataupun jual beli ahli parlimen seperti mana yang rancak dilakukan selepas ini. Kalau sebelum ini ahli parlimen walaupun dia menang atas tiket Barisan Nasional, mereka boleh berubah menjadi ahli parlimen Bersatu. Walaupun mereka menang atas tiket PKR, mereka boleh berubah menjadi ahli parlimen Bersatu. Selepas ini, saudara, tidak ada lagi. Jadi orang-orang yang nak buat kerja-kerja menyokong parti lain, walaupun mereka menang atas tiket Barisan Nasional ataupun atas tiket parti masing-masing, mereka tidak boleh menukar parti ataupun memberi sokongan kepada pemimpin parti lain, tuan-tuan. Mereka kena ikut keputusan parti. Ini satu benda yang bagi saya, ini disiplin parti yang perlu dihormati. Dan kalau sebelum ini ianya bergantung kepada integriti ahli-ahli parlimen itu secara peribadi, sekarang ianya sudah menjadi keputusan dan dasar parti yang mana setiap ahli parlimen kena akur. Okey, kita buka pada sesi soal jawab. Tuan-tuan, saya yakin ramai yang nak bertanyakan soalan. Boleh ajukan soalan tuan-tuan di talian 0113595444. Silakan. Tok. Ya. Raja Petra ada ulas bab MOU ni, Tok. Ya. Perjanjian ni. Dan salah satunya dia kata sebab apa perjanjian ni dibuat, sebab Anwar tak ada majoriti untuk berhadapan 19 hari bulan ni, Tok. Dia macam inilah, tuan-tuan. Kalau kita lihat, kita juga pernah menandatangani CSA di antara Anwar Ibrahim, Lim Guan Eng, Mat Sabu yang menyokong Datuk Seri Ismail Sabri, kerana kita nak mengekalkan kestabilan politik negara. Dan saya rasa tak salah untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim buat benda yang sama.
untuk memastikan kestabilan politik ini, sebab kita tahu bahawa perjumpaan-perjumpaan di Indonesia, di Bogor, perjumpaan di sebuah kapal di atas Yesh di perairan Tioman rancak berlaku untuk memastikan bahawa kerajaan ini tidak stabil. Perjanjian ini tidak bermakna Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mempunyai simple majority. Saya yakin tuan-tuan bahawa pada hari Isnin ini bila berada di dalam dewan, kalaupun dibenarkan untuk mereka ini mengundi mengikut keputusan masing-masing, kita kalau ada pun defect daripada BN mungkin 10, defect daripada GPS mungkin 10, defect daripada GRS mungkin 6. Kalaupun berlaku saudara, kita masih ada lagi simple majority. Kita tak perlu bimbang. Cuma saudara, kalau misalnya tiba-tiba tidak tally jumlah yang kita ada 148, tiba-tiba yang mengundi tak sampai 148, ianya akan menimbulkan kecurigaan, ianya akan menimbulkan syakwa sangka, orang ni mungkin tak menyokong, orang sana mungkin tak menyokong, dan macam-macam andaian yang boleh dibuat. Jadi bagi saya, perjanjian ini hanyalah satu perjanjian untuk memastikan semua pihak memberikan komitmen dalam mewujudkan kerajaan yang stabil. Tidak ada lagi rompakan-rompakan yang bakal berlaku. Tidak ada lagi pihak yang boleh mencuri ahli-ahli parlimen kita. Kita tahu bahawa ahli parlimen kita sebenarnya mereka ni mempunyai immunity di dalam parlimen. Mereka boleh sokong apa saja. Tetapi kita pernah juga di zaman Datuk Seri Ismail Sabri menandatangani CSA di antara pembangkang dan juga kerajaan, yang mana pembangkang bersetuju untuk memberikan sokongan dalam setiap usul yang dicadangkan oleh pihak kerajaan dan mesti dipersetujui oleh pembangkang. Namun kita lihat bila mana usul yang dibawa oleh Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin ketika itu berhubung dengan SOSMA, pindaan berhubung dengan SOSMA, ianya telah ditolak oleh pihak pembangkang. Jadi itu sebabnya kali ini kita lihat perjanjian kali ini lebih ketat. Maknanya tak boleh main-main lah. Kalau sesiapa yang tidak mengikuti perjanjian itu, kursi itu mestilah diisytihar kosong oleh ketua parti. Maknanya parti akan menulis surat kepada speaker memberitahu bahawa kursi Sipolan bin Sipolan yang tidak mengikut keputusan dan ketetapan parti dikosongkan. Okey, sila. Tu, ada orang kata tu, mungkin perjanjian ni macam nampak macam diktator sikit tu. Itu terpulang lah, orang nak kata diktator ke apa ke. Tetapi kita pun dah letih, terlalu banyak politicking. Negara berhadapan dengan banyak masalah sekarang ni. Kita berhadapan dengan masalah hari ini, orang sedang sibuk dengan banjir. Kerajaan patut fokus untuk selesai dan atasi masalah banjir. Kesiapsiagaan kita mestilah berada di tahap maksimum. Kedua, tahun depan kita akan berhadapan dengan masalah inflasi yang lebih dahsyat. Kita akan berhadapan dengan masalah stagflation. Kita akan berhadapan dengan masalah kekurangan bahan makanan. Kita akan berhadapan dengan masalah kegawatan ekonomi dunia. Kita akan berhadapan dengan masalah macam-macam masalah. So saya rasa mungkin inilah ubat dia. Namun tidak mustahil walaupun sudah ada perjanjian, macam-macam boleh berlaku. Ianya juga bergantung kepada kemampuan parti-parti yang terlibat dalam membentuk kerajaan perpaduan ini menghormati satu sama lain.
Kalau sekerat jalan ada yang tak menghormati. Kalau sekerat jalan ada yang berlaku zalim. Kalau sekerat jalan ada yang tidak bersifat adil. Kalau sekerat jalan ada yang mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang tidak menjaga sensitiviti orang Melayu, orang India, orang Cina. Sensitiviti kaum. Ini boleh menyebabkan keadaan mungkin berubah. Walaupun perjanjian ni nampak ketat, nampak macam kuat, keras dan tegas. Tetapi macam-macam boleh berlaku dalam kehidupan, dalam politik. Okey? So tadi aku ulas pasal kalau tak ada perjanjian pun yakin Anwar boleh dapat majoriti tu kan. So ni ada orang tanya tu dalam live ni tanya, jadi kalau kata macam tu, jadi apa tujuan ni juga MOU ni nak kena dibuat? Ya, tujuan dia nak memastikan bahawa tumpuan diberikan untuk menjaga negara. Bukan politik lah. Kalau ada memorandum ini, orang macam Muhyiddin Yassin, dia kena terima hakikat bahawa dia tak boleh mencuri lagi ahli parlimen. Sudah ada perjanjian ini, maka berapa banyak duit dia ada pun, dia boleh belanja sendiri je lah. Dia tak boleh beli ahli parlimen lagi, dia tak boleh beli ketua-ketua parti lagi, dia tak boleh beli mana-mana pihak untuk mengubah kerajaan. Bagi saya benda ni sangat baik. Sangat baik. Cukuplah. Berapa lama kita asyik nak bergaduh je. Tumpuan kita sekarang ni ialah bina negara. Bukan senang kita nak pulihkan negara selepas dirosakkan oleh Mahathir Mohamad. Bukan senang kita nak pulihkan kehidupan dan ekonomi rakyat selepas negara ditimpa zaman kegelapan akibat daripada pemerintahan Muhyiddin Yassin. So nak repair dua zaman ini bukan satu benda yang mudah. Dan ianya perlukan kerajaan yang membentuk kerajaan perpaduan ini fokus dengan tugas menggalas tanggungjawab memulihkan ekonomi negara, ekonomi rakyat, dan mengembalikan keyakinan pelabur-pelabur untuk kembali ke Malaysia. Kalau kita asyik fikir tentang politik, asyik fikir tentang macam mana nak menyelamatkan kerajaan ini, matilah. Pilihan raya sepatutnya berlaku 5 tahun sekali untuk memilih kerajaan. Dan sepatutnya selepas tamat tempoh 5 tahun ataupun bila wujudnya pilihan raya umum sekali lagi, baru kita memikirkan siapa yang bakal kita pilih jadi kerajaan. Tapi kalau sepanjang tahun baru je lepas pilihan raya, mereka dah kata mereka akan tukar kerajaan. Mereka dah kata bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim akan kekal sebagai Perdana Menteri 10 minggu. So, apa jadi? Mereka dah berusaha untuk pastikan 19 hari bulan ni undi percaya ke atas Datuk Seri Anwar Ibrahim ni akan gagal. So, kerja nak menjatuhkan kerajaan ni. So, kalau fokus ahli-ahli parlimen ni, kerja dia asyik nak mengekalkan kuasa dan asyik nak menjatuhkan kerajaan. Bila masa dia nak buat tumpuan untuk menjaga rakyat ni? So tak boleh. We got to put a stop on it. Dan kita pun tahu mereka ni ada duit yang luar biasa banyak. Mereka boleh buat macam-macam. Mereka boleh upah blogger-blogger, mereka boleh upah influencer, mereka boleh bayar ahli-ahli parlimen, Kita pun tahu juga bila mereka nak tarik SD ni pun ada juga. Bukan kita tak tahu, kita tahu siapa yang terlibat melakukan pembayaran. Okey. Kedok, RPK kata tu video dia kata siapa MP tidak menyokong PM akan dipecat dan hilang kerusi MP. Ya. So soalan dia, adakah benda ni mengikut perlembagaan atau akta lomba parti tu? Kalau mengikut aku janji yang dibuat oleh ahli-ahli parlimen, kalau ikut aku janji yang dibuat oleh ahli parlimen,
sebelum mereka dicalonkan ahli parlimen BN kalau mereka keluarkan SD kepada Muhyiddin itu sendiri, kursi mereka boleh kosong. Sebab sebelum Datuk Seri Zalina buat aku janji ni, dia sudah refer dengan Jabatan Peguam Negara, dia sudah refer dengan pihak-pihak pakar undang-undang ni. So bagi saya tak ada benda lah yang ketua-ketua parti tanda tangan ni dia selaras. Kalau mengikut BN, saya tak pastilah parti lain dia orang ada aku janji ataupun tidak, tapi saya rasa semua parti ada aku janji. Cuma aku janji PAS ni hebat sikit. Kalau mereka ni keluar parti, jatuh talak 3 ke atas isteri dan isteri-isteri mereka. Talak 3 lagi teruk. Bagi saya setakat kosongkan kursi memang patut pun. Kalau dia bertanding atas tiket BN, walak dia, kesetiaan dia perlu kepada BN, perlu kepada Presiden Parti, pengurusi Barisan Nasional. Bukannya dia bertanding atas tiket BN, dia bagi sokongan dia kepada pengurusi ataupun Presiden Bersatu atau pengurusi Perikatan Nasional. Tak betul lah macam tu. Sampai bila kita nak bicara soal pengkhianatan ni? Tapi kalau dah ada perjanjian macam ni, kita dah tak ada isu pengkhianatan ni. Orang tak boleh khianat. Khianat dia, Susah Agung Parti akan hantar surat kepada Speaker Dewan Negara, Dewan Rakyat, memaklumkan bahawa kursi itu kosong. Kan senang tu. Ini je mungkin jawapan yang bersesuaian untuk pengkhianat-pengkhianat parti. Memanglah orang akan kata benda ni terlalu macam kuku besi ke apa. Itu suka hati dia orang nak menilai. Tapi bagi saya lebih baiklah kita displaykan ahli-ahli parlimen kita ni supaya tak boleh tidak boleh menjual ataupun melelong diri mereka kepada Muhyiddin ni, daripada kita asyik nak fikir tentang pengkhianatan. Okey? Ya. Tok, adakah ni orang tanya tu adakah kerajaan gabungan ini dengan adanya perjanjian tadi boleh menjamin berapa lama boleh jamin kekal itu? Kalau ikut perjanjian ni 5 tahun pun boleh kekal. Okey. Sehingga pilihan raya yang akan datang. Baik. Kalau maknanya dalam tempoh 5 tahun tu tidak akan berlaku sebarang kata orang tu usaha untuk menjatuhkan kerajaan. Tetapi ada juga dinyatakan di dalam perjanjian itu, Perdana Menteri tidak boleh buat sesuka hati. Perdana Menteri kalau nak tukar kabinet, nak buat kabinet reshuffle, nak buat nak buat lantikan-lantikan, nak ubah portfolio menteri dan sebagainya, mesti berunding dengan ketua-ketua parti. Maknanya bukanlah Perdana Menteri itu mempunyai kuasa penuh. Masih lagi ini sebuah kerajaan campuran, gabungan parti-parti politik, yang mana Perdana Menteri nak buat keputusan mestilah dengan persetujuan ahli-ahli gabungan. So kita tak perlu bimbang lah. Sama juga kalau ada ahli gabungan tu masih lagi mengeluarkan kenyataan-kenyataan seperti zaman dulu, yang menunjukkan mereka tidak sensitif dengan perasaan kaum tertentu. Itu boleh menyebabkan, maknanya boleh dibawa keluar semula, maknanya boleh dibincangkan semula. Tak boleh sesuka hati. Okey?